Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Fokus berita malam ini. Pelbagai aktiviti dirancang untuk dilaksanakan semasa bulan Ramadan untuk membantu mereka yang memerlukan. Dalam hal ini, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menyeru masyarakat untuk terus menjadikan amalan tolong-menolong antara satu sama lain sentiasa ada dalam kehidupan. Katanya keprihatinan masyarakat Sarawak melaksanakan program bagi membantu golongan yang memerlukan di negeri ini amat dihargai dan disyukuri. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak berkata demikian semasa menyempurnakan program penyerahan bubur lambuk dan sumbangan Ramadan di Bazar Ramadan Lawas pada Khamis. Program berkenaan anjuran bersama Media Sarawak, Lian Sin Sarawak, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Saberkas Cawangan Bukit Sari, Kelab Rider Titian dan Persatuan Mencegah Dadah Malaysia, Pemadam. Dato' Amar Awang Tengah yang juga Menteri Pembangunan Bandar dan Sumber Asli 2 merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjayakan program berkenaan. Selepas menyempurnakan program, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari itu melawat Bazar Ramadan Lawas serta membeli juadah para peniaga di bazar untuk diagih-agihkan kepada para pengunjung serta beramah mesra dengan para peniaga di situ. Berita seterusnya, Pusat Pengumpulan Pemprosesan dan Pembukusan CCPC Limbang yang telah siap sepenuhnya akan memberi kemudahan kepada para petani di Limbang. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, CCPC Limbang telah siap dibina setelah tergendala hampir 2 tahun daripada jadual asalnya iaitu pada November 2021. CPPC ini penting untuk memproses produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh petani-petani dan seterusnya untuk dipasarkan lah. Dia processing packaging center dan ini memberi kemudahan kepada petani-petani di daerah Limbang ini dan ini adalah satu-satunya CPPC yang siap sepenuhnya di Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemu bual pemberita semasa mengadakan lawatan ke CCPC Limbang pada Khamis. Tambah Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Bukit Kota, projek yang dibina oleh Jabatan Kerja Raya JKR melalui peruntukan kerajaan negeri ini akan diserahkan kepada Jabatan Pertanian dalam sedikit masa lagi. Peruntukan daripada kerajaan negeri dibina oleh Agensi Pelaksanaan JKR dan akan diserah kepada Jabatan Pertanian. Sedikit masa lagi lah. Saya percaya dalam bulan ini juga. Dan selepas itu pihak Jabatan Pertanian akan mencari pengendali pihak swasta untuk mengendali CPPC ini yang serba lengkap. Syarikat pengendali ini akan mengenal pasti jenis tanaman yang diperlukan dan para petani yang ada akan menanam. Contohnya mungkin fokus kepada jagung, fokus kepada tanaman nangka madu, fokus kepada tanaman nanas dan sebagainya. Jelas beliau lagi perkara ini akan memberi jaminan pasaran kepada para petani di samping dapat meningkatkan pendapatan mereka di bawah bimbingan Jabatan Pertanian. Dengan wujudnya CCPC ini katanya syarikat pengendali boleh membeli hasil petani tempatan dan para petani dapat menanam dalam skala yang besar sekaligus dapat memberi pulangan yang besar sekurang-kurangnya RM6,000 sebulan. Dalam program basingan, Datuk Dr. Abdul Rahman berkesempatan turun padang untuk menyampaikan sumbangan Pusat Khidmat Masyarakat Dun Bukit Kota berjumlah RM4,000 dan bakul makanan kepada mangsa kebakaran di Kampung Limpaung di sini. Turut menyertai beliau isterinya Datin Dayang Maimunah Awang Muhammad Daud dan Adun Batu Danau Paulus Palugumbang serta isteri Mary Sindang. Datin Dayang Maimunah turut menyampaikan sumbangan dari Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri Sabati berjumlah RM2,000. Sumbangan lain dari Persatuan Melayu Limbang berjumlah RM800, Pergerakan Pemuda Parti Pusaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak RM300 dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Pati Ambut RM200. Sebelum itu, pada Selasa, mangsa telah menerima sumbangan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Bahagian Limbang dan Tabung Baitul Mal Sarawak Bahagian Limbang. Ketika ditemui media, Datuk Dr. Abdul Rahman merakamkan ucapan terima kasih kepada semua penyumbang dan berharap lebih banyak badan bukan kerajaan, NGO, jabatan dan orang persendirian tampil memberikan sumbangan untuk meringankan beban mangsa. Beliau turut memaklukan pegawai daerah Limbang telah diminta untuk mengenal pasti bantuan bagi pembinaan semula kediaman mangsa-mangsa kebakaran melalui peruntukan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS.
Kebakaran berlaku pada awal pagi 4 April lalu meranapkan sepenuhnya rumah pertama, manakala rumah kedua terbakar 40%. Perkembangan di Bintangor, sebanyak RM280,000 dana projek transformasi luar bandar RTP Dun Semop diperuntukkan untuk membina baru laluan masuk ke Rumah Bisa, Rumah Bennett dan SK Sungai Sian Bintangor di sini. Simbolik upacara ringkas penyerahan tapak projek itu disempurnakan bersama penolong jurutera JKR bahagian Sarike dan disaksikan Timbalan Menteri di Pejabat Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS berangkap Adun Semop Datuk Abdullah Saidul pada Khamis. Selain itu, Datuk Abdullah bersama Pegawai Majlis Daerah Menadong dan Julau MDMJ serta tuai-tuai rumah yang berdekatan turut mengadakan perbincangan mengenai cadangan untuk membina papan tanda pada setiap penempatan di kawasan Sungai Sian dan Nangga Bangkit Selidap. Beliau kemudian menyertai warga Institut Pendidikan Guru IPG Rajang dalam program pengedaran bubur lambuk kepada orang awam di pekarangan Feri Bintangor yang turut dihadiri pengarah IPG Kampus Rajang Bintangor Dr. Ismail Abang Julhi. Dalam masa yang sama, Datuk Abdullah berkesempatan berjumpa dan beramah mesra dengan peniaga-peniaga di tapak Pasar Ramadan Bintangor. Kesempatan itu digunakan oleh beberapa orang wakil peniaga dari Gerai Niaga Tebingan Bintangor menyampaikan permohonan mereka kepada Datuk Abdullah supaya bangunan gerai-gerai mereka dinaik taraf. Manakala di Seratok, seramai 32 orang ahli Majlis Daerah Seratok telah mengangkat sumpah bagi penggal tahun 2023 hingga 2025 dengan 21 merupakan ahli Majlis baru dan 11 lantikan semula. Majlis angkat sumpah telah diadakan di Majlis Daerah Seratok pada Khamis dan dihadiri Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil. Daripada 32 orang kaunselor dilantik, seramai 16 orang dari Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, 8 dari Parti Demokratik Progresif PDP, 5 dari Parti Rakyat Sarawak PRS dan 3 dari Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP. Dalam ucapannya, Datuk Dr. Penguang menegaskan para kaunselor berperanan membantu untuk membangunkan kawasan serta mendapatkan maklumat dari peringkat akar umbi. Selain itu, katanya mereka juga turut bersama dalam menjayakan program serta aktiviti yang dianjurkan pihak majlis tempatan dan digesa agar terus bekerja keras dalam meneruskan legasi sebelum ini. Laporan berikutnya, dasar Kerajaan Sarawak dalam mempromosikan teknologi tenaga hijau disambut baik oleh warga sebuah Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA di Kota Samarhan. Tinjauan Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS pada Khamis mendapati rata-rata maklum balas positif telah diutarakan dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi serta pensyarah IPTA berkenaan. Mempromosikan teknologi hijau ini merupakan bukan sahaja di Sarawak, malah di seluruh dunia sekalipun, sebab teknologi hijau ini merupakan satu inisiatif ke arah penggunaan negara yang ke arah mesra alam lah kiranya. Sebab kita nak menjaga alam sekitar kita. Macam di Sarawak sendiri kita mempunyai pelbagai tenaga yang kita boleh jadikannya sebagai teknologi hijau. Macam Sarawak kita ada banyak hutan dan juga kita ada banyak sungai-sungai. Bagi saya, apa yang paling dekat dengan saya adalah penggunaan ataupun peletakan skuter elektrik di Unimas ataupun aktiviti yang berada di Sarawak lah. Penggunaan skuter ini mempengaruhi penggunaan tenaga hijau di kampus yang mengurangkan penggunaan kenderaan yang menggunakan petrol seperti kereta dan juga motosikal. Kerajaan Sarawak tu mempromosikan tenaga hijau sebabnya dapat membantu memelihara pasal minimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pasalnya juga dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup, meningkatkan kualiti udara dan air. Globally pun memang kita mengutamakan teknologi hijau. So lagi-lagi Sarawak, because I think we are covered mostly by greens, so and at the same time kita perlu pelihara all these greens as well. And how best can we do it if not make use of our nature and all that, at the same time use this nature to actually do something good for all people as well. So in terms of if we are moving towards global citizens, I think no harm if our intention is to help another countries, but at the same time if we can actually get any income or profit out of it, that's not bad as well. So to me it's not bad. That can also help our own people as well. So in terms of maintenance as well, right? So if we're actually selling the knowledge or
Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan sorotan program penyerahan bubur lambuk dan sumbangan Ramadan di Bazar Ramadan Lawas yang disempurnakan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. #Menjawab Fakta. Salam UKAS.